7.2 gangguan kepada koordinasi badan seperti yang kita dah pelajari semalam. Bab 7 ni tajuknya koordinasi badan di mana kamu pelajari tentang sistem yang mengawal koordinasi badan apabila terdapatnya rangsangan daripada luar. Okay, 7.2 kita akan tengok gangguan kepada sistem koordinasi badan ni. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu faktor utama ialah pengambilan dadah. Jadi kat sini gangguan ni kita akan fokus kepada dadah. Okey, dadah. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. Okay. Maksudnya dalam tajuk 7.2 ni kita nak tengok tentang dadah sebenarnya. Kita akan fokuskan kepada dadah. Okay, dadah ni ada beberapa jenis. Contoh kat sini kita ada dadah penenang yang menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan lah. So macam contoh orang tu dia mengamuk, histeria, kita bagi dia dadah penenang supaya dia bertenang dan akhirnya mungkin dia akan tidur lah. Sebabnya dadah penenang ini melambatkan pergerakan impuls dalam badan. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesan pula bergantung pada dos yang diambil. Contoh dadah penenang adalah barbiturat dan juga alkohol. Ini barbiturat dan juga alkohol. Okay, seterusnya ini adalah contoh dadah jenis perangsang. Kalau tadi penenang dia melambatkan pergerakan impuls, perangsang adalah lawan kepada dadah penenang. Slide dia tak mau bergerak saat ni. Tak mau bergerak slide ni. Sekali lagi kita cuba tengok sebab slide tak mau bergerak ni. Cikgu baca je lah. Dia tak mau bergerak sangat. Ataupun saya continue dulu Ustaz. Tu baru dia berjalan pula. Okey, perangsang mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Sebab tu perangsang ni berlawanan daripada penenang. Seterusnya, pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Dia rasa excited lah perangsang ni. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh, amfetamina dan metamfetamin. Okay, jenis ketiga, inhalant. Berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu perkataan bahasa Inggerisnya sama je dengan ni bunyinya. Cuma ejaan dia beza sikit sebab perkataan ni memang berasal daripada bahasa Inggeris, inhalant. Okay, bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Inhale lah, sedut. Menyebabkan berlakunya halusinasi. Merosakkan otak, peparu dan ginjal. Contoh pelarut dan bahan gas. Okay, kalau kita tengok gambar ni. Okay, kat sini kita ada solvent and thinner. Tube ni contohnya gam. Okay, yang ni pun boleh sedut. Ni contoh yang kita nampak dekat masyarakat kita kat sini. Dia ambil plastik, dia isi dengan gam. Lepas tu dia sedut. Okay, ni yang berlaku dekat dalam masyarakat kita. Okay, inhalant.
Okay, seterusnya, jenis dadah yang seterusnya adalah halusinogen. Halusinogen mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Halusinasi lah yang berlaku. Contoh ketamin, LSD ni selalunya yang diambil ketika pergi clubbing. Okay, contoh dia makan halusinogen, lepas tu dia berjoget setengah malam sebabnya dia berhalusinasi berada di tempat yang seronok. Jadi dia boleh tahan lama lah ni. Okay, penyalahgunaan dadah. Kita akan tengok apa berlaku terhadap penyalahgunaan dadah. Okay, yang ni boleh tengok dalam buku teks, gambar rajah. Gambar rajah di muka surat 154. Sebenarnya ada gambar rajah kat sini tapi slide ni macam tak mau lekat pula. Jadi kamu boleh tengok dulu tu gambar rajah di muka surat 154 iaitu dadah dan kesannya. Tu baru keluar balik. Okey, ni yang cikgu kata tu. Okey, kalau kita tengok sini dadah kesannya ada dua iaitu sama ada melambatkan sistem saraf ataupun merangsang sistem saraf. Kalau melambatkan sistem saraf, maksudnya degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah akan lambat. Merangsang pula akan mempercepatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah. Ia akan menyebabkan berlakunya gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi. Jika merangsang, lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan mungkin bertindak ganas. Sedangkan dalam proses melambatkannya akan menyebabkan lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Okay, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Tadi kita cuma belajar pasal dadah, tapi alkohol juga boleh menjejaskan koordinasi badan. Alkohol ni contohnya arak lah kan. Jadi kita tengok kesan dua benda ni terhadap koordinasi badan. Okay, menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Badan akan mengalami gangguan koordinasi. Terdedah kepada bahaya dan cedera sebab hormon tak seimbang. Mengalami pertumbuhan melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Perkembangan seks sekunder akan terbantuk jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan dan fizikal dan mental seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. So yang ni mungkin disebabkan ketidakseimbangan hormon. Okey, seterusnya kesan penyalahgunaan dadah. Okay, sekali lagi slide ni tak bergerak. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan yang kedua adalah pertuturan tidak jelas. Okey, sebabnya ia memberi kesan buruk terhadap bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum ialah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Sebab tu kita tengok kalau orang yang minum arak, cakap dia pun tak jelas. Okey, menyebabkan mereka yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tidak jelas dan meracau. Okey, seterusnya, kesan seterusnya adalah tindakan refleks yang lambat. Tindakan refleks yang lambat disebabkan bahan kimia psikoaktif dalam dadah dan etanol iaitu dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan.
Bahan kimia ini akan berada di antara neuron eferen dengan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Hal ini dapat diperhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol berlebihan. Gambar tadi ni menunjukkan tentang neuron yang ada dalam badan kita, di mana bahan psikoaktif di dalam alkohol dan dadah akan melambatkan penghantaran impuls ataupun mempercepatkannya. Okay. Kesan seterusnya, hilang keseimbangan badan. Contoh minum alkohol tu lah. Pengambilan dadah dan alkohol menyebabkan koordinasi otak lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul, terhuyung hayang dan hilang keseimbangan badan. Okey, gambar seterusnya adalah tentang kesan alkohol terhadap hati tu. Ini gambar hati manusia ni. Okey. Sirosis hati, kerosakan hati. Pengambilan alkohol berterusan dalam jumlah yang banyak dan dadah juga menyebabkan kesan toksik kepada hati, menyebabkan berlakunya sirosis hati. Sirosis hati ialah hati mengalami kerosakan kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. So, itu gambar. Okay, dalam buku teks ada yang membezakan antara hati yang sihat dan juga hati yang tidak sihat. Tu tengok beza. Kamu boleh tengok hati sihat ni macam hati ayam ya. Okey, hati ayam lembut saja. Tapi sirosis hati maksudnya hati tu mula mengeras, rosaklah ya. Okey. Selain pada sirosis hati juga boleh menyebabkan ulcer perut. So gambar kat sini kita ada perut. Ulcer tu maksudnya berlakunya luka-luka kecil kepada dinding perut. Ni. Okay, luka-luka kecil kat sini pada dinding perut. Okay. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung, loya ataupun muntah. Pesakit ulcer perut mengalami gejala lebih serius seperti muntah darah ataupun najis berwarna hitam. Okay. Seterusnya, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal. Yang seterusnya adalah perlakuan ganas. Ini terhadap mental lah. Tadi kita tengok kesan pada fizikal. Okey, pengambilan dadah seperti amfetamin ataupun dadah perangsang mengaktifkan sel otak, meningkatkan kadar metabolisme, pengguna akan jadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif, dan seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan bertindak seperti orang gila, ketawa berseorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Tengok ketawa seorang-seorang. Seterusnya adalah halusinasi, iaitu dia membayangkan sesuatu lah, benda yang tak wujud tapi dia bayangkan benda tu wujud. Sebabnya dadah dan alkohol mengganggu fungsi otak. Okey, hal ini menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syakwa sangka dan takut terhadap orang lain. Menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. Okey, so habis 7.2, kesimpulan tadi 7.2 kamu pelajari tentang kesan dadah dan alkohol terhadap otak. So jangan risau sikit je lagi, 7.3 minda yang sihat. Jadi yang ni kita boleh tengok dalam buku teks ada pada muka surat 158. Okey, sebelum kita continue ni, dekat muka surat 158 dia memberikan maksud minda kat situ. Apa beza minda dan otak? Otak adalah organ dalam badan kita. Minda merupakan fungsi otak yang berkaitan dengan kesedaran kita seperti personality,
pemikiran, ingatan, pertimbangan, intelek dan emosi. Itu ada dalam buku teks muka surat 158. Minda yang sihat ialah keupayaan otak untuk menakul dan berfikir, iaitu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan yang diambil. Minda yang sihat juga merujuk kepada sikap positif, berdikari, penyayang dan bertanggungjawab. Jadi kalau kamu nak cari maksud minda dan minda sihat, boleh rujuk buku teks muka surat 158. So kat sini rajah yang ada dalam buku teks muka surat 158, individu yang mempunyai minda yang sihat mempunyai ciri-ciri yang berikut. So kamu boleh cek minda kamu sihat tak kat sini. So kalau kita tengok sini, boleh berfikir, membuat pertimbangan yang wajar, mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya, boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira, sanggup menerima cabaran, bebas daripada syakwa sangka atau prasangka, hidup tenteram, bertanggungjawab, mampu beza yang betul dan salah, berfikiran terbuka dan tidak emosional, serta last sekali mampu menakul. Menakul ni maksudnya kita mampu memberi sebab. Kalau orang tanya kat kita sebab-sebab, kita boleh jawab balik. Okey, faktor yang mempengaruhi kesihatan minda, kita nak minda yang sihat, so ada 6 kat sini. Penuaan, so semakin tua minda kita akan terganggu sikit. Penyalahgunaan dadah, kecederaan pada bahagian otak akibat jangkitan mikroorganisma ataupun patogen, kemalangan ataupun tumor, pengambilan minuman alkohol, ketidakseimbangan hormon semasa haid atau sindrom prahaid dan juga selepas putus haid. Ini kita selalu terganggulah yang kita perempuan ni, dan juga disebabkan tekanan mental. So sekarang ni banyak pelajar-pelajar kat sekolah kita yang terpaksa dirujuk kepada pakar psikologi sebab mengalami tekanan. Okay, yang ni pun mempengaruhi kesihatan minda. Okay, seterusnya last kali. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi minda kita? So ada 4 kat sini. Yang ni boleh rujuk juga dalam buku teks di muka surat 160, kepentingan mempunyai minda yang sihat. So bila minda kita sihat, kita akan mempengaruhi keluarga, tempat kerja, negara, masyarakat, okay, dan memberi kesan yang positif. Okay, contoh saya ambil satu je, keluarga. Bila kita sihat, minda kita sihat, kita dapat membina keluarga bahagia, membuat keputusan secara bijak dan seterusnya menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga. Okey. Habislah bab 7. Ada soalan apa-apa? Ada soalan? Tak ada respon? Siapa-siapa respon? Tak ada. Okey, terima kasih kerana respon. Kalau tidak, ibarat cikgu cakap dengan skrin sahaja. Okey, so kita sambung dalam grup. Lagi saya bagi arahan semula dalam grup. Video ni cikgu akan share semula, kemudian macam cikgu dah share semalam. Terima kasih yang join hari ni. Assalamualaikum, selamat pagi.